Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita membincangkan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada sesi yang lalu, kita dah masuk ke dalam bab berkaitan dengan sapu di atas khuf. Pada minggu lalu, sesi lalu, kita baca hadis berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Mughirah, yang dia ingin menanggalkan kasut Nabi SAW, tetapi Nabi SAW memerintahkan Mughirah untuk biarkan kasut Nabi SAW kerana Nabi SAW ingin menyapu di atas kasut tersebut. Jadi hukum yang kita bincangkan pada minggu lalu adalah berkaitan dengan menyapu di atas khuf. Khuf itu adalah kasut yang dibuat daripada kulit. Hari ini kita nak teruskan perbincangan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan menyapu di atas khuf. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu, hadis ke-22 dalam kitab Umdatul Ahkam. An Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu maqala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, dia berkata, dahulu aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam berhadas kecil, berwuduk dan mengusap kedua-dua kasutnya. Jadi kalau hadis minggu lalu adalah berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Mughirah, maka hadis kita pada hari ini ada kaitan dengan seorang lagi sahabat yang bernama Hudzaifah. Hadis yang pendek, apakah di antara pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Pertama, kata para ulama kita adalah berdasarkan hadis ini yang menunjukkan dibenarkan untuk menyapu di atas khuf ketika mana bermusafir. Dibenarkan untuk sapu di atas khuf. Dan kita pernah kongsi dengan antum, yang dimasukkan dengan khuf adalah kasut ataupun alas kaki yang dibuat daripada kulit. Kan? Di sana ada hukum yang tertentu. Kita boleh sapu ketika mana kita mengambil wuduk. Kalau kita penuhi syarat-syarat yang tertentu yang akan kita sebutkan sebentar nanti, kita boleh pilih untuk tidak membasuh kedua kaki kita. Kita boleh hanya mengambil sedikit air dan sapu di atas kasut kita itu, di atas khuf kita itu. Baik dalam keadaan kita bermusafir ataupun dalam keadaan kita bukan musafir. Kedua-duanya adalah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, kalau kita nak sapu di atas khuf, bila kita ambil wuduk kan, kita dah basuh anggota yang lain, muka dah basuh dah, tangan sampai ke siku dah basuh, baik tangan kanan ataupun tangan kiri. Kita dah sapu kepala, kita dah sapu telinga. Bila nak sampai kat kaki tu, kita boleh sapu di atas khuf tersebut. Berapa lama kita boleh sapu? Dalam erti kata yang lain, berapa lama kita boleh pakai kasut tu, kita tak tanggalkan kasut tu dan kita boleh sapu di atas khuf tersebut. Berapa tempohnya? Kata para ulama kita adalah bagi golongan yang musafir, dia diberikan keringanan sampai 3 hari 3 malam.
Jadi kalau 1 hari 1 malam 24 jam, 3 hari 3 malam adalah lebih kurang 72 jam. Orang yang musafir, kalau dia pakai kasut khuf yang dibuat daripada kulit dan menutup buku lali, dia diberikan keringanan untuk tidak menanggalkan kasut tersebut selama 3 hari, 3 malam. And setiap kali dia berhadas kecil, maka ketika mana dia nak ambil wuduk, dia ambil wuduk seperti biasa. Basuh anggota yang wajib seperti muka, kedua tangan sampai ke siku, kan, sapu kepala, juga sapu telinga. Kemudian bila sampai kat kaki, dia hanya berpada dengan mengambil sedikit air, kemudian dia usap di atas khufnya, baik yang sebelah kanan ataupun kaki yang sebelah kiri. Dan diberikan keringanan selama 3 hari 3 malam, iaitu 72 jam. Itu bagi golongan yang musafir. Adapun bagi golongan yang mukim, golongan yang tidak musafir, kita dekat Singapura sebagai contoh, kalau tak bermusafir, boleh tak kita manfaatkan hukum ini? Kata para ulama juga dibenarkan. Cuma tempohnya adalah sedikit pendek nak berbandingkan dengan golongan yang musafir. Tempohnya hanyalah diberikan selama sehari semalam. Jadi sehari semalam ni dalam arti kata yang lain diberikan 24 jam sahaja. Kan? Diberikan jangka masa 24 jam bagi golongan yang tidak bermusafir. Boleh dia sapu di atas kasutnya, di atas khufnya ketika mana dia mengambil wuduk. Tadi kita sebut tentang 72 jam bagi golongan yang musafir. Kita sebut juga tentang 24 jam bagi golongan yang tidak bermusafir. Ustaz, 72 jam ataupun 24 jam ni, dia bermula daripada saat yang mana satu? Bila dia start? Bila dia bermula 72 jam ataupun 24 jam ni? Kata para ulama kita, dia bermula, dalam isunya ada sedikit perselisihan di kalangan ulama, cuma para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i berpandangan yang dia bermula daripada waktu orang tersebut berhadas kecil. Letaklah contoh. Contoh, orang tu dia pakai kasut yang menutup buku lali yang dibuat daripada kulit. Sebelum dia keluar rumah, dia dah mengambil wuduk dengan secara sempurna. Dia dah basuh dan sapu semua anggota wuduk. Muka dah basuh, tangan dah basuh sampai ke siku, kepala sudah disapu, telinga sudah disapu, kaki kedua-dua telah dibasuh. Kemudian bila dia keluar rumah, baru dia pakai kasutnya itu ataupun khufnya itu. Jadi 24 jam ni, adakah bermula daripada dia pakai kasut tersebut? Kata para ulama mazhab Syafi'i adalah dia bermula di saat ketika mana dia mula berhadas. Jadi sebagai contoh, kalau dia keluar rumah pagi, jam 7 pagi sebagai contoh, dia dah pakai khuf, kemudian dia berhadas pada jam 8 pagi. 8 pagi baru dia berhadas kecil. Baru dia pergi toilet untuk buang air sebagai contoh. Maka 24 jam bermula daripada waktu dia berhadas kecil. Iaitu dalam contoh tadi, dia bermula daripada jam 8 pagi. Kerana dia pergi toilet, kerana dia buang air kecil pada jam 8 pagi. Bukan bermula daripada waktu dia pakai khuf. Dia bermula daripada saat orang tersebut berhadas kecil. Dan pengajaran yang kelima yang kita nak kongsi dengan antum sekalian adalah hukum menyapu di atas khuf ni dikaitkan dengan hadas kecil. Dia tak dikaitkan dengan hadas besar. Which means hukum ni diberikan keringanan untuk hadas kecil je. Hadas kecil yang kita maksudkan adalah seperti kita buang air, kita buang angin, kita tertidur. Itu hadas kecil. Dia tak dikaitkan dengan hadas besar. Pengajaran yang keenam, ada kaitan dengan pengajaran yang kelima, kalau hadas besar, diperlukan kepada mandi hadas. Kalau orang tu hadas besar, seperti contoh dia junub, maka dia tak boleh manfaatkan hukum ni, dia tak boleh sapu di atas khuf tersebut, dia perlu untuk mandi hadas besar. Barulah dia boleh pakai semula kasut tersebut, barulah dia boleh pakai semula khuf tersebut. Jadi hukum tentang sapu di atas khuf menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah dikaitkan dengan hadas kecil dan bukan dikaitkan dengan hadas besar.
Dan para ulama Syafi'iyah mereka meletakkan beberapa syarat, beberapa syarat sah kan untuk menyapu di atas khuf. Kelima-lima syarat ini hendaklah dipenuhi sebelum kita boleh sapu di atas khuf. Pertama adalah kita memakainya sesudah sempurna bersuci. Kita memakai kasut tersebut, kita memakai khuf tersebut dalam keadaan kita sudah bersuci. Yang kita masukkan dalam bersuci adalah dalam keadaan kita dah mengambil wuduk dah. Kan, daripada rumah kita dah berwuduk dengan sempurna. Kan? Semua dah basuh. Muka, tangan, dah sapu kepala, telinga, dah basuh kaki kanan dengan kaki kiri. Baru kita pakai khuf. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah khuf yang kita pakai, kasut yang kita pakai itu yang dibuat daripada kulit, hendaklah dia menutup tempat yang wajib dibasuh. Yang kita masukkan dengan tempat yang wajib dibasuh adalah tempat yang wajib dibasuh ketika mana kita mengambil wuduk. Jadi kita mengambil wuduk, kita basuh kaki kita, kanan dan kiri, sampailah ke buku lali. Jadi ciri-ciri khuf hendaklah dia menutup buku lali. Bukan yang di bawah buku lali. Dia mesti tutup buku lali. Ciri yang ketiga, khuf tersebut dapat dibawa berjalan lama. Dia bertahan lama, kita boleh bawa untuk jalan. Bukan yang kita pakai sekejap je. Kan 10 minit, 20 minit terus dah benda tu pecah ke, rosak ke, kan terbuka ke. Tidak. Adalah dia kuat, dapat dibawa untuk berjalan lama. Yang keempat adalah khuf dibuat daripada bahan yang suci, bukan bahan yang najis. Dan yang kelima, kata para ulama Syafi'iyah, adalah khuf tersebut dapat menghalang daripada dimasuki air. Jadi kalau 5 syarat ini dipenuhi, maka boleh seorang Muslim sapu di atas khuf tersebut ketika mana dia berhadas kecil. 24 jam bagi golongan yang tidak musafir dan 72 jam diberikan keringanan bagi orang yang bermusafir. Pengajaran yang ke-8 yang dikaitkan dengan hadis tadi kata para ulama kita adalah bila kita sapu di khuf ni, kita sapu di atas khuf. Kan? Bukan kita sapu kat sebelah bawah kasut tu bukan, tapi disapu di atas khuf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kan? Dan berlaku perbincangan di kalangan ulama, manakah yang lebih baik? Adakah basuh kaki ataupun sapu khuf? Ustaz, ada keringanan untuk kita sapu di atas khuf, tapi mana lagi bagus? Mana lagi baik? Mana lagi utama? Adakah kita basuh kaki ataupun kita sapu di atas khuf? Ini masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Cuma pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang lebih baik adalah sapu di atas khuf. Afwan, pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang lebih baik adalah membasuh kaki. Itu adalah pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan yang lain, mereka mengatakan sapu di atas khuf adalah lebih utama. Poin yang terakhir yang kita nak kongsi pada hari ini adalah hukum menyapu khuf ni dia akan jadi terbatal jika salah satu daripada perkara di bawah ini berlaku. Yang pertama adalah bila khuf dibuka. Kan? Kasut tu kita buka. Kan? Walaupun dia punya tempoh belum selesai. Tempoh orang yang tak musafir 24 jam. Tempoh 24 jam belum selesai, kita dah buka dah khuf tu. Kita dah buka kasut tu. Once kita buka, maka dia kena start all over again. Okay? Hukumnya terbatal. Yang kedua, tempoh menyapu sudah selesai. Jadi bagi orang yang musafir 72 jam. Kalau 72 jam dah selesai, maka dia kena start all over again. Kena berwuduk seperti biasa, basuh kaki, kemudian pakai balik. Sama juga dengan orang yang tidak bermusafir, tempohnya adalah 24 jam. Dan yang terakhir, hukum menyapu khuf jadi terbatal jika seseorang itu dalam keadaan hadas besar. Dia junub ataupun dalam keadaan haid, maka terbatallah hukum menyapu di atas khuf. Jadi itulah 10 perbincangan, 10 pengajaran daripada hadis yang kita baru bacakan tadi. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang untuk membahaskan hadis yang ke-23 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelemahan dalam penyampaian datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.